بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد. اللهم ربنا اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا واجعله حجة لنا في يوم القيامة، فلا تجعله حجة علينا في يوم القيامة. علمنا منه مما جهلنا وذكرنا منه مما نسينا وارزقنا بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسانه. وبعد. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lalu sekali lagi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di dalam kelas pemahaman Al-Quran, di mana pada malam ini insya-Allah kita akan berpindah kepada surah yang baru selepas kita selesai membincangkan sebelum daripada ini beberapa surah seperti suratul Fatihah, suratul Kahfi, kemudian disusuli dengan suratul Maryam, dan yang terbaru 2 minggu lepas kita selesai membicarakan pemahaman daripada surat Yasin. Dan pada malam ini insya-Allah perbincangan kita akan melihat bagaimana kita dapat mengambil pemahaman dan pengajaran daripada surat Al-Hujurat, yakni surah yang ke-49 di dalam Al-Quran, yang terkandung di dalamnya 18 ayat yang ittifaq di kalangan para ulama bahawa surah Al-Hujurat adalah merupakan surah Madaniyah. Seperti mana yang telah kita sebut sebelum daripada ini, semua surah-surah yang kita bincangkan sebelum pada ini adalah surah-surah yang turun di Makkah ataupun yang dikenali sebagai surah Makkiyah, di mana seperti mana yang kita sedia maklum, surah Makkiyah adalah surah yang membicarakan tentang asas-asas akidah, asas-asas iman, dan asas kepada tasawur, gambaran Islam yang menyeluruh. Hanya selepas telah memiliki asas-asas itu, iman yang kental kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami dan meyakini bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi dan menciptakan, dan dia juga yang wajib disembah dan ditaati segala perintah dan peraturannya. Kita lihat trend selepas daripada surah-surah Mekah ini, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinatul Munawwarah, trend surah itu sudah berubah daripada asas-asas akidah kepada hal-hal yang berkaitan dengan peraturan-peraturan perjalanan kehidupan manusia sebagai manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam surah-surah Madaniyah diturunkan hukum hakam yang berkaitan dengan peraturan kehidupan manusia sesama manusia, manusia sesama alam, manusia dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dan sebagainya. Muslimin muslimat sekalian, surah Hujurat seperti mana yang telah saya sebutkan tadi adalah surah yang ke-49 di dalam Al-Quran. Ianya adalah merupakan surat Madaniyah. Dan apabila ianya adalah merupakan surat Madaniyah, surah Al-Hujurat ini juga mempunyai kelebihannya yang tersendiri, kerana di dalamnya terkandung peraturan-peraturan yang berkaitan dengan adab. Adab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, adab kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adab kita terhadap sesama manusia, adab kita terhadap manusia yang beriman, manusia yang tidak beriman, adab yang ditunjukkan dalam surah ini, bagaimana sikap yang harus
ada pada setiap seorang Muslim itu apabila mendapat perkhabaran berita, adab yang ditunjukkan dalam berbagai peraturan-peraturan kehidupan. Walaupun di dalam surah ini hanya terdapat 18 ayat, daripada mula surah Al-Hujurat sehinggalah ke akhirnya hanya 18 ayat, tetapi Syahid Sayyid Qutb telah menguraikan bahawa di dalam tafsirnya yang dikenali sebagai tafsir fi Dhilal Al-Quran, Sayyid Qutb telah menjelaskan bahawa walaupun hanya terdapat 18 ayat pada surah ini, 18 ayat ini menghimpunkan asas kepada hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan syariat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu insya-Allah pada malam ini kita akan mulakan melihat pemahaman yang dapat kita ambil daripada surah Al-Hujurat. Baik, nama surah ini surah Al-Hujurat. Dan kalau tuan-tuan lihat kepada perbincangan ahli-ahli tafsir, sama ada yang menulis kitab tafsir ataupun yang menulis hal-hal yang berkaitan dengan ulum Al-Quran, iaitu the sciences of Al-Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, seluruh ulama ini telah sepakat menyatakan bahawa nama surah ini surah Al-Hujurat dan tidak ada nama lain baginya. Hanya satu nama saja pada surah Al-Hujurat ini, berbanding dengan surah Al-Fatihah, di mana yang kita bincang sebelum daripada ini ada banyak namanya. Al-Fatihah dikenali sebagai Ummul Kitab, Al-Fatihah dikenali sebagai Sab'ul Mathani, Al-Fatihah dikenali sebagai Ummul Quran, Al-Fatihah dikenali sebagai Al-Fatihah, dan sebagainya dan seterusnya. Inilah juga contohnya surah Bani Israel ataupun surah Al-Isra. Kita kenali surah ini dengan nama surah Al-Isra, yang menceritakan tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Tetapi surah Al-Isra juga dikenali dengan nama surah Bani Israel. Tetapi surah Al-Hujurat hanya dikenali dengan satu nama, iaitu surah Al-Hujurat. Apa maksud Hujurat? Hujurat adalah kata jamak bagi hujrah. Hujrah adalah bilik. Hujrah ataupun hujurat yang dinamakan surah ini merujuk kepada insiden yang berlaku yang direkodkan oleh Al-Quran di dalam surah ini, yang merujuk kepada bilik-bilik tempat peninggalan Ummahatul Mukminin, isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puas sekalian, di mana yang kita sedia maklum bahawa isteri-isteri baginda alaihi salatu wasallam, dia tak tinggal rumah macam rumah kita. Dia tak tinggal semi-D, dia tak tinggal terrace, dia tak tinggal di bungalow, dia tak tinggal di mansion, dia tak tinggal di kondominium, dia tak tinggal di apartment. Dia hanya tinggal dalam hujrah, dalam sebuah bilik. Dan ada terdapat banyak bilik-bilik bagi isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akibat daripada banyak bilik itu, rangkaian bilik-bilik ini satu disebut hujrah, bila dia banyak disebut Al-Hujurat. Jadi surah ini dinamakan surah Al-Hujurat, merujuk kepada banyaknya bilik-bilik tempat penginapan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedudukannya seperti mana kita sedia maklum apabila kita pergi ke Masjid Nabawi hari ini, puas sekalian, tempat kita duduk ketika kita menunaikan salat sunat ataupun salat fardu di Raudatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kapet yang berwarna hijau itu, di sebelah kiri kita adalah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah merupakan salah satu daripada hujrah ataupun bilik tempat penginapan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Surah Al-Hujurat ini dikaitkan dengan suratul Fatah sebelum daripada surah Al-Hujurat. Suratul Fatah, tuan-tuan, surah yang Allah sebut dalam Al-Quran, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik, sehingga akhir ayat. Hujung daripada surah Al-Fatah ini bersambung dengan Al-Hujurat, dan hujung daripada surah Hujurat ini, kan ikhwas sekalian, ditangkan pula surah yang punya kaitan dan hubungannya
dengan surah yang sebelum daripada itu. Muslimin sekalian. Baik. Sebelum menjadi kebiasaan kita, sebelum kita membicarakan ayat-ayat di dalam sesuatu surah itu, kita melihat maqasid. Kita ingin meneroka sedikit maqasid ataupun dia punya holistic overview terhadap surah ini, supaya apabila kita telah memahami surah ini ataupun kita mendapat maklumat tentang surah ini secara yang lebih holistik, lebih mudah untuk kita memahami konten dan apa yang hendak diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah yang penting ini. Muslimin sekalian, Ibnu Ashur, saya nakalkan di sini, saya ambil di sini pandangan daripada Al-Imam Ibnu Ashur, seorang ulama yang terkenal, seorang alim yang terkenal dalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan maqasidus syariah. Ibnu Ashur telah menulis di dalam kitabnya bahawa antara maqasid yang dapat kita ambil daripada surah ini, pertamanya adalah ta'lim al-muslimina ba'da ma yajibu alaihim min al-adabi ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi muamalatihi wa khitabihi wa nidaihi, da'a ila ta'limihim iyaha martakabahu wafdun bani Tamim min jufa'il a'rab lamma nadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min buyutihi. Pertamanya, maqasid yang hendak kita ambil daripada surah ini adalah pengajaran kepada orang-orang Islam tentang adab. Bagaimana adab kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam surah ini nanti kita akan bincang tuan-tuan tentang rombongan daripada Bani Tamim, ya. Bani Tamim yang datang untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akibat daripada rombongan ini datang untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlaku satu insiden yang mengakibatkan turun surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah, sehingga akhir ayat. Jadi maqasid yang pertama daripada surah ini adalah pengajaran terhadap adab seorang mukmin, adab manusia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuaslian, adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya yang dibentangkan di dalam surah ini adalah dilarang sama sekali mengangkat suara lebih tinggi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila nak bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dibenarkan suara kita lebih tinggi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bagi mereka yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdepan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermuamalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin ada orang berkata relevanlah ayat ini sebab bila berdepan dengan Nabi, dia tak boleh angkat suara lebih tinggi pada suara Nabi. Apa relevannya dalam konteks kita? Yang kita yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dapat hadir dalam majlis baginda, tidak dapat duduk bersama dengan baginda alaihi salatu wassalam, tidak dapat berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dapat kita menjadi makmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, dari segi fizikalnya mungkin kita tidak dapat bersama secara fizikal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tuan-tuan dari segi adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkum juga dalam ayat pertama dalam surah Al-Hujurat ini, adab yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran yang boleh diambil adalah diperintahkan kepada kita seperti mana dalam ayat pertama dalam surah Hujurat ini, Allah memulakan surah ini dengan menyebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, para salafus salih, antaranya Al-Imam Izzuddin Abdul Salam yang digelar dengan gelaran Sultan Al-Ulama, ada menyebut bahawa apabila kita membaca Al-Quran
dan kita sampai kepada ayat ya ayyuhalladzina amanu, ataupun apabila ayat-ayat Al-Quran itu bermula dengan ya ayyuhalladzina amanu, ayat ini tuan-tuan bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagi kita yang membaca Al-Quran, bagi kita yang ingin mendapat petunjuk dan hidayah daripada Al-Quran, bagi kita yang ingin memahami Al-Quran. Selepas daripada ini, apabila kita baca sahaja ayat Quran itu bermula dengan ya ayyuhalladzina amanu, tuan-tuan kena standby, tuan-tuan kena bersedia, tuan-tuan kena alert, kerana tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang bermula dengan ya ayyuhalladzina amanu melainkan selepasnya mesti ada perintah, mesti ada arahan, mesti ada, sama ada perintah buat ataupun perintah jangan buat, mesti ada arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat ini sebagai buktinya, bila Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, apa perintahnya? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, janganlah kamu dahulukan perbuatan kamu lebih daripada perintah Allah dan Rasulnya. Wattaqullaha innallaha sami'un alim, dan takutlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Dia itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Pendetilan ayat ni nanti kita akan sebut tuan-tuan bila kita sampai kepada ayat yang pertama nanti. Jadi yang pertama, maqasid yang disebut oleh Al-Imam Ibn Ashur adalah ta'lim muslimin, mengajar manusia muslim bagaimana bermuamalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, bagaimana kita nak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tuan-tuan, macam saya sebut tadi, Rasulullah dah tak bersama dengan kita, tapi adab kita dengan Nabi adalah pastikan tidak ada perbuatan kita, perlakuan kita ini yang mendahului daripada apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang daripada Allah. Ini adalah merupakan hukum yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Al-Quran menyebut dengan jelas wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia tidak bercakap dengan hawa nafsunya, tetapi dia adalah merupakan wahyu yang diturunkan kepada baginda alaihi salatu wasallam. Yang kedua, pengajaran ataupun maqasid yang diuraikan oleh Al-Imam Ibn Ashur, yang kedua adalah wujub sidqul muslimina fima yukhbiruna bih, kewajipan untuk kita membenarkan penyataan dan perkataan yang datang daripada orang-orang yang muslim. Tuan, apabila berita itu datang daripada seorang muslim yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, menjadi kewajipan untuk kita membenarkan apa yang didatangkan kepada kita dalam bentuk berita. Selagi mana kita tahu bahawa orang ini bukan pembohong, orang ini bukan penipu, orang ini bukan orang yang bermasalah, tuan-tuan, berita kalau datang daripada seorang yang muslim, insya-Allah benar. Maknanya bagi seorang muslim, sama ada dia penyampai berita ataupun dia penerima berita, perkara pertama yang harus, tuan-tuan, menjadi kayu ukur dan menjadi perhatian bagi muslim yang ingin menyampaikan berita dan bagi muslim yang ingin yang menerima berita tersebut, pertama sekali yang harus, tuan-tuan, dia tanya pada diri dia, perkara pertama sekali yang harus dia miliki adalah hal yang berkaitan dengan as-sidq, benar. Benar ke apa yang aku nak sampaikan ini? Betul ke apa yang akan aku sebut ini? Kan, adakah ianya tidak boleh menjadi sebab kepada tersebarnya fitnah? Adakah ianya tidak boleh menjadi sebab kepada tersebarnya perkara yang tidak betul? Tuan-tuan, sebab itu kalau seorang tu muslim yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan menyampaikan berita melainkan berita yang benar. Dia tidak akan menyampaikan berita melainkan berita yang dia tahu dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala akibat daripada penyampaian berita ataupun maklumat. Maka kerana itu, setiap muslim harus memperhatikan dengan sepenuh kesungguhan sebelum menyampaikan sesuatu berita, pastikan berita itu benar, berita itu tepat,
dan berita itu bukan berunsur fitnah, berita itu bukan hal-hal yang boleh mendatangkan kerosakan kepada manusia, kepada masyarakat, kepada negara seterusnya, tuan-tuan. Yang ketiga, maqasid yang dihuraikan oleh Al-Imam Ibn Ashur adalah tathabbut fi naqlil khabar mutlaqan wa anna dhalika min khalqil mu'minin wa mujanabatil akhlaqil kafirin wal fasiqin wal munafiqin. Yang ketiga, kita akan dapat pengajaran daripada surah Al-Hujurat ini adalah tathabbut, pastikan apabila sesuatu berita itu benar, apabila sesuatu berita itu hendak kita sampaikan. Terjemahannya adalah tathabbut fi naqlil khabar. Apabila sesuatu berita itu hendak kita sampaikan, pastikan ianya adalah benar. Trend sekarang, maklumat, tuan-tuan, ada di tangan, ada di jari. Trend share and like ini, tuan-tuan, yang menjadi satu norma baru dalam kehidupan manusia, menjadi trend. Tuan-tuan, dapat saja maklumat melalui media sosial, belum pun diselidiki sumbernya sama ada benar ataupun salah, terus disebarkan. Belum pun diselidiki maklumat itu sama ada ianya berlaku bila, terus di share, terus dihantar, yang kemudiannya menjadi viral dan sebagainya. Tuan-tuan, ini adalah arahan yang akan kita dapat tengok dalam surah Hujurat ini. Yang keempat, maqasid daripada Imam Ibn Ashur menyebut al-hathu 'ala al-islahi bainal mu'minin, bainal muslimin li'annahum ikhwah. Tuan-tuan, pengajaran keempat yang akan dapat kita ambil daripada surah ini adalah al-hath, yakni penganjuran ataupun menganjurkan supaya dicari segala usaha yang terbaik supaya orang Islam ini bersatu hati. Supaya orang Islam ini, tuan-tuan, dia bersatu hati. Kerana li'annahum ikhwah, kerana orang Islam ini dia bersaudara. Tuan-tuan, peranan dan tugas kita adalah untuk mencari apa saja ruang yang ada di hadapan kita untuk memastikan dan mencari jalan bagi umat Islam ni duduk dalam satu saf. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus, seperti mana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Saf, bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang yang berjuang di jalannya duduk dalam keadaan satu saf, satu barisan yang kuat. Maka kerana itu, tuan-tuan, dalam surah ini Allah menggambarkan tasji' ataupun al-hath, yakni anjuran supaya orang Islam ini dia bersatu hati dalam segala perbuatannya, segala tindakannya, kerana mereka adalah ukhuwah, mereka adalah ikhwah, mereka itu adalah bersaudara. Yang kelima, kata Al-Imam Ibn Ashur, al-hathu 'ala al-husn al-mu'amalah bainal muslimina fi ahwalihim al-zahirah wal-batinah, iaitu galakkan kepada orang-orang Islam supaya mereka ini di dalam berinteraksi antara satu sama lain, supaya sentiasa memastikan interaksi itu berada dalam keadaan husnul muamalah, dalam keadaan muamalah yang baik, interaksi yang baik, ada adabnya, ada sopannya, ada hormatnya, ada, tuan-tuan, dalam konteks ini maka tidak menjadi salah, tuan-tuan, kalau budaya-budaya dan peradaban-peradaban yang menjadi amalan dalam mana-mana masyarakat, contohnya menghormati orang tua, menghormati orang yang berilmu, menghormati orang yang lebih dan sebagainya, tuan-tuan, ini adalah merupakan adab yang dianjurkan oleh Islam, dan ini juga adalah merupakan konten kepada surah Al-Hujurat yang bakal kita bincang. Yang keenam, kata Imam Ibn Ashur, maqasid yang dapat kita ambil daripada surah ini adalah at-tahdhir min baqaya al-khulq al-kufr fi ba'di jufatil a'rab. Tuan,
pastikan kita menjauhkan diri daripada amalan, daripada budaya, tuan-tuan, kekufuran yang kekal dalam amalan orang-orang Arab jahiliyah, tuan-tuan, dan dibawa sampai ke zaman ini. Walaupun mungkin yang keenam ni lebih spesifik dalam konteks masyarakat Arab. Tuan-tuan, masyarakat Arab ni ada banyak budaya-budaya Arab jahiliyah yang dihapuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak kurang juga budaya-budaya itu yang kekal menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat Arab. Tuan-tuan, tak payah kita bincang masalah masyarakat Arab, kita bincang masalah yang ada ataupun isu yang ada dalam masyarakat kita. Cuba kita tengok berapa banyak budaya, berapa banyak pahaman, berapa banyak amalan, berapa banyak i'tikad yang ada di kalangan sebahagian daripada orang-orang Islam dalam masyarakat kita ini yang berteras ataupun bertunjang kepada pemahaman jahiliyah ataupun pemahaman-pemahaman yang luar daripada Islam yang telah dihapuskan oleh Islam. Maka dengan itu, hati-hati kitanya apabila kita dalam rangka kita menjalani kehidupan bersyariat. Tuan-tuan, apabila kita baca Al-Quran, apabila kita mewujudkan kelas pemahaman Al-Quran, tidak lain tidak bukan kerana kita ingin membentuk diri kita supaya hidup bersyariat. Dalam hidup bersyariat ni, tuan-tuan, sesuatu yang bukan daripada ajaran syariah hendaklah kita hapuskan. Mana-mana amalan dan budaya yang tidak bercanggah dengan syariah, tuan-tuan, itu adalah perkara yang diboleh dan diharuskan di dalam Islam. Muslimin-muslimat sekalian, itu 6 maqasid yang telah dihuraikan oleh Al-Imam Ibn Ashur dalam menghurai pengajaran yang boleh diambil daripada surah Al-Hujurat. Berkata pula Al-Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, bila dia menghuraikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun bin naba'in fatabayyanu, surah Hujurat ayat yang ke-6. Al-Imam Ar-Razi menyatakan bahawa hadhihi surah fiha irsyadul mu'minin ila makarimul akhlaq. Kata Imam Ar-Razi, surah Al-Hujurat ini adalah surah yang memberi panduan kepada orang-orang yang beriman tentang tingginya budaya akhlak dalam Islam. Proses pembentukan akhlak sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin. Wahiyya imma ma'allahi aw ma'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak sama ada akhlak yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun akhlak yang berkaitan dengan hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut au ma'a ghairihi min abna'il jins. Hatta dalam surah Al-Hujurat ini, selain daripada arahan, petunjuk, hubungan dengan Allah, hubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberikan juga panduan kepada kita tentang hubungan sesama manusia. Itu pandangan Al-Imam Ar-Razi di dalam menghuraikan dia punya maqasid yang terdapat dalam surah ini. Wa dzakara Sayyid Qutb rahimahullahu anna hadhihi as-suratu ma'a anna ayatuha la tatajawaz 18 ayatin illa annaha tadammanat haqa'iq kabiratun min haqa'iq al-aqidah wal syariah. Kata Imam Sayyid Qutb, saya telah sebut dalam mukaddimah tadi, bahawa dalam ayat-ayat dalam surah Hujurat ini, walaupun ayatnya hanya 18, tetapi ianya komprehensif, terkandung di dalamnya panduan-panduan yang berkaitan dengan akidah dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin-muslimat sekalian, itu adalah gambaran umum tentang surah Al-Hujurat, di mana seperti mana saya sebutkan tadi, ianya memberi fokus kepada hal yang berkaitan dengan adab. Ianya memberi fokus terhadap hal yang berkaitan dengan akhlak. Akhlak bersama siapa, adab bersama siapa, 3 konten utama: adab dan akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, adab dengan akhlak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab dan akhlak bersama dengan
dengan sesama manusia. Baik. Kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergi terus kepada konten ayat ini tuan-tuan. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah ini dengan menyebut ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Ya tuan-tuan, saya tengah lari pula dalam notebook ni. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang ataupun wahai mereka yang beriman, ittaqullah, la tuqaddimu, janganlah kamu dahulukan, jangan kamu mendahului Allah. La tuqaddimu baina yadayillah. Saya baca ayat ni, kita baca malam ni kita fokus kepada ayat 1 sehingga ayat ketiga insya-Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى lahum maghfiratun wa ajrun azim. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman. Tadi saya dah sebut, bila kita baca hari ini tuan-tuan, kita baca Al-Quran lepas ni, sebab kita nak baca Al-Quran sambil memahami dan kita nak bertadabbur, kita nak menghayati. Quran ulang kali tanya, afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. So bila kita baca lepas pada ni, jumpa je ya ayyuhalladzina amanu, standby. Lepas ni mesti ada arahan. Lepas tu mesti ada perintah. Dalam ayat ni perintahnya adalah janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Ayat ini tuan-tuan adalah merupakan perintah yang amat komprehensif, yang amat menyeluruh kepada setiap mereka yang mengaku diri mereka itu sebagai orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman itu adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya telah mendatangkan sesuatu perintah, tuan-tuan, hak yang ada pada dia hanyalah untuk as-sam'u wat-ta'ah, dengar dan taat. Tidak ada hak langsung ke atas seorang hamba itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan sesuatu perintah, dia nak memilih sama ada untuk pakai ataupun tidak. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengharamkan sesuatu perkara itu melainkan ada mudaratnya kepada manusia, dan tidak juga dia menghalalkan sesuatu itu melainkan ada manfaatnya kepada manusia. Begitu juga dengan Nabi SAW. Apabila dia mendatangkan sesuatu perintah, apabila dia mendatangkan sesuatu hukum, sama ada melalui lisan baginda, sama ada melalui perbuatan baginda, ataupun sama ada melalui takrir baginda, ini adalah sesuatu yang mampu kita lakukan, dan ianya adalah untuk manfaat manusia itu sendiri. Manusia dalam konteks mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, dalam hal-hal yang berkaitan dengan mentauhidkan Allah, dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum yang jelas dalam Al-Quran, yang tidak ada perdebatan di dalamnya. Waslian, tugas kita hanya adalah as-sam'u wat-ta'ah, dengar dan taat. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu,
seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dihantar ke Yaman. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mula menggerakkan dia punya missionary, dia punya gerakan dakwah untuk menyebarkan Islam ke semenanjung tanah Arab, Mu'adh bin Jabal telah dipilih untuk dihantar ke Yaman. Waslan. Cuma sebelum misi ke Yaman itu bermula, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertanya satu soalan kepada Mu'adh bin Jabal untuk memastikan bahawa metodologi yang bakal dibawa ataupun uslub ataupun perkara yang akan dibawa oleh Mu'adh bin Jabal ini bertepatan dengan tuntutan dan kehendak syariah. Rasulullah SAW telah bertanya kepada Mu'adh bin Jabal, wahai Mu'adh, kamu, saya ringkaskan dalam bentuk yang mudah bahasanya kita fahami, wahai Mu'adh, aku nak hantar kamu ke Yaman. Sekiranya kamu berdepan dengan sesuatu masalah, macam mana cara kamu nak menyelesaikan masalah tersebut? Mu'adh menjawab, dia akan merujuk kepada sudah tentulah kepada kitab Allah. Fa in lam tajid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kamu tak dapat benda yang perlu kamu selesaikan itu, kamu tak dapat dalam kitab Allah, bagaimana cara kamu nak menyelesaikannya? Mu'adh menjawab, bisunnati Rasulillah, aku akan merujuk kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam tajid, soalan ketiga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'adh, sekiranya dalam Quran pun kamu tak jumpa, dalam sunnah Nabi pun kamu tak jumpa, bagaimana cara kamu nak menyelesaikan masalah tersebut? Qala, berkata Mu'adh, ashtahidu ra'yi, aku akan menggunakan ijtihad pada pemikiranku. Aku akan berijtihad. Aku akan berijtihad sendiri, kata Mu'adh. Apa yang Rasulullah SAW buat? Rasulullah SAW tepuk dada Mu'adh. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulillah, Alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulillah lima yarda Rasulullah. Sesungguhnya segala puji bagi Allah yang telah membimbing utusan Rasulullah kepada apa yang diredai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini adalah metodologi macam mana cara kita nak derive hukum. Macam mana cara kita nak menyelesaikan sesuatu masalah. Ini kaedah basic yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan kepada kita dia punya panduan untuk menyelesaikan sesuatu masalah, sesuatu isu. Tidak ada masalah di atas dunia ini yang tidak boleh diselesaikan oleh Islam. Tidak ada masalah di atas dunia ini yang tidak boleh diselesaikan oleh syariah. Tuan, sama ada kita faham ataupun tidak syariah itu yang mungkin menjadi isunya. Tetapi sebab kita ini makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi dan menciptakan kita adalah Allah, sudah tentulah bila Allah yang menjadikan kita itu, dia jadikan kita bukan sahaja dengan masalah, tapi juga dia jadikan kita dengan bagaimana cara nak menyelesaikan masalah tersebut. Muslimat sekalian, kaedah inilah digunakan sepanjang sejarah Islam. Tuan, Islam itu berkembang. Tuan, Islam itu berkembang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkembang di zaman sahabat, selepas zaman sahabat berkembang sehingga zaman tabi'in, selepas zaman tabi'in, zaman tabi'in, sehinggalah kepada tabi'in dan sebagainya, sehinggalah berkembang ilmu Islam ini, tuan-tuan. Dan kaedah basic yang digunakan oleh mereka yang terdahulu daripada kita untuk menyelesaikan sesuatu masalah adalah merujuk kepada kaedah yang digunakan oleh Mu'adh ketika dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Tuan, ini sebagai jawapan. Tuan, bila kita menyebut bahawa Islam itu adalah penyelesai masalah, ada juga orang yang bertanya, bagaimana dikatakan Islam itu penyelesai masalah, sedangkan ada banyak masalah yang timbul di zaman ini, di zaman sebelum kita, yang tak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak isu yang tercipta, ada banyak perkara yang terjadi, ada banyak perkara yang menjadi halangan, ada banyak perkara yang menjadi
cabaran kepada manusia yang ada zaman kita ini yang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada juga mereka yang berhujah yang diharamkan pada zaman itu adalah arak. Tuan-tuan, ayat-ayat pengharaman arak seperti mana yang kita sedia maklum, yang diharamkan mengikut stages yang tertentu. Tak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang menyebut tentang pengharaman dadah. Tuan, adakah ini bermaksud dadah itu boleh? Adakah ini bermaksud dadah itu halal? Wasekalian, tetapi dengan menggunakan kaedah yang ditinggalkan kepada kita oleh Mu'adz bin Jabal yang telah dipersetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan, walaupun isu itu tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan, tapi dadah itu dihukumkan haram oleh ulama kerana apa yang disebut di dalam ilmu usul fiqh sebagai illah, mengambil kaedah tadi. Cari dalam Al-Quran, tak ada dalam Quran, cari dalam ijma', dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada, dia berijtihad. Cuma muslimin-muslimat sekalian, dalam hal yang berkaitan dengan ijtihad, tuan, ijtihad ni dalam hal yang berkaitan dengan hukum hakam, hanya mereka yang ahlinya saja yang boleh berijtihad. Tuan, sebab untuk berijtihad mengistimbatkan hukum, dia memerlukan disiplin-disiplin tertentu. Dia memerlukan kaedah-kaedah tertentu. Bukan semua kita boleh berijtihad. Tapi lainlah dalam keadaan kita mungkin bersendirian. Tuan, kita travel. Tuan, lupa. Tapi sekarang nak kata hujah ni pun mungkin tak tepat, tuan. Tak tahu di mana arah kiblat. Sekarang kat semua handphone ada kiblat. Katalah tak bawa handphone, kita travel satu tempat, tuan, nak menunaikan solat, tuan, katalah dalam bangunan. Kalau di luar senang, kita boleh tengok bayangan matahari dan sebagainya, tuan. Pada ketika itu dibolehkan berijtihad, ijtihad fardi, ijtihad individu untuk mengarah kepada kiblat untuk menunaikan solat. Kita dalam flight, muslimin-muslimat sekalian, dalam flight, tuan, bukannya nak boleh menghadap kiblat sepanjang perjalanan kita dalam flight tersebut. Pada ketika itu boleh kita berijtihad sebagai individu. Tapi dalam hal yang berkaitan dengan hukum, yang berkaitan dengan nas, untuk menentukan sama ada sesuatu itu halal, sama ada sesuatu itu haram, tuan, dia memerlukan kaedah yang saya sebutkan tadi. Maka itu, tuan, harus kita pastikan bahawa kaedah ni dituruti dalam nak menentukan sesuatu hukum. Tapi ada banyak macam tuan, sekarang ni kita boleh merujuk kepada berbagai kaedah dalam rangka untuk kita mendapat sesuatu hukum, sesuatu panduan dalam agama. Cuma siang tadi saya ada sahabat dia bagi tahu, tuan, dalam keadaan kita menggunakan teknologi yang begitu advance dari segi teknologi maklumat, penyampaian maklumat, yang sekarang ini orang boleh berkuliah, sekarang ini orang boleh mendengar kelas tafsir, kelas Al-Quran, kelas hadis, kelas fiqh hanya dengan Facebook, hanya dengan interaksi melalui media sosial dan sebagainya. Tuan, dalam ini pun bertepatan dengan apa yang ada dalam surah Hujurat yang akan kita rokai selepas daripada ini. Tuan harus hati-hati, kerana sudah sampai satu teknologi sekarang ini, tuan, boleh dibuat orang itu walaupun dia sudah meninggal, orang itu meninggal lama dah, tapi ada apps, ada kaedah yang boleh digunakan untuk membolehkan orang itu bercakap seolah-olah dia bertutur secara live, tuan. Kemudian ada juga yang boleh diedit sedemikian rupa, digunakan mungkin gambar orang-orang alim tertentu, tuan, kan seolah-olah bertutur dengan suara yang diedit sama seperti orang itu, yang mendatangkan fatwa yang salah. Tuan, ini juga harus kita berhati-hati, dan ianya amat relevan dengan ayat yang terdapat dalam surah Hujurat ini. Ini challenges yang ada pada kita. Benda ni semua tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, so kita di sini
betapa relevannya ayat nanti akan kita baca, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun bin naba'in fatabayyanu. Tuan-tuan akan tengok betapa relevannya ayat itu dalam konteks kita sekarang. So berhati-hati, khasnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum hakam agama, yang berkaitan dengan halal, yang berkaitan dengan haram, yang berkaitan dengan perkara yang dibolehkan, yang tidak dibolehkan. Baik. Jadi kita balik kepada hadis Mu'adz bin Jabal tadi, tuan-tuan. Apa relevannya dengan ayat surah Hujurat? Mu'adz meletakkan bahawa dalam apa saja perbuatan kita, kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasul. Cek dulu apa yang Allah sebut. Jangan semua benda nak berijtihad. Cek dulu apa yang Rasulullah SAW sebut. Jangan semuanya kita nak berijtihad. Cek dulu apa yang ada terkandung di dalam syariah, di dalam hukum, di dalam ayat Quran, dalam sunnah Nabi SAW. Jangan semua nak pakai maqasid syariah. Ada juga orang yang trendnya semua nak pakai maqasid syariah. Semuanya nak melonggarkan hukum. Betul? Padahal telah ada hukum yang cukup jelas di dalam Al-Quran. Al-halal bayyin, wal haram bayyin. Benda yang halal jelas, benda yang haram jelas. Perkara yang duduk tengah-tengah itu al-mushtabihat, benda yang mutasyabih itu, di situ mungkin ada kelonggaran untuk berijtihad. Tetapi mestilah ahlinya. Bukan semua orang boleh berijtihad, tuan-tuan. Bagaimana nak berijtihad kalau bahasa Arab kita pun lemah untuk memahami nas daripada Al-Quran? Bagaimana kita nak berijtihad? Basic ilmu usul fiqh pun kita tak tahu. Bagaimana kita nak berijtihad sedangkan ilmu yang berkaitan dengan hadis pun kita tak miliki. Bukan semua yang orang kata hadis itu hadis betul daripada Nabi SAW. Tuan-tuan pun sedia maklum betapa banyaknya hadis-hadis yang daif, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang ditokok tambah, hadis yang maudhu' dan sebagainya. Jangan hanya kerana ianya ditulis dalam kitab bahawa ianya adalah hadis Nabi SAW, maka ianya betul hadis Nabi SAW. Kan? So dia kena memiliki kepakaran. So yang ni kena bagi kepada ahli dia. Ya. Baik. Kita balik kepada ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Faslan. Bila Allah mulakan ayat ini, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendahului perintah Allah dan perintah Rasulnya. Terus disambungkan mentaati ataupun tidak mendahului perintah Allah dan perintah Rasul itu dengan wattaqullaha innallaha sami'un alim. Terus dikaitkan, dia lock terus dengan takwa. Tuan. Maknanya mentaati Allah, tidak mendahulukan perintah Allah, tidak mendahulukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tanda seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendahului perintah Allah, dia rasa dia lebih cerdik pada Allah Subhanahu wa taala. Mendahului perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengharamkan benda yang telah dihalalkan oleh Al-Quran, mengharamkan benda yang telah dihalalkan oleh Al-Quran, ataupun menghalalkan benda yang diharamkan oleh Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, ini adalah telah mendahului perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini berlaku, maknanya orang itu bukan orang yang bertakwa. Tuan, so simbol orang yang bertakwa ini adalah bila Allah kata putih, putihlah dia. Bila Allah kata hitam, hitamlah dia. Itu simbol orang yang bertakwa. Jangan semua benda nak cari alasan. Ada tak ruang nak boleh menubur lagi, nak membolehkan benda yang kita nak buat? Tuan, contohnya tukar kesalahan ditukar namanya. Tuan, riba contohnya ditukar kepada bunga, kepada faedah, ditukar nama. Tuan, di kalangan orang Arab, tuan, digunakan istilah arak ni yang memabukkan itu. Antara istilah yang digunakan oleh orang Arab ni, tuan,
untuk justify yang dia nak minum itu, dia namakan arak itu sebagai al-mashrubat ar-ruhiyah, iaitu minuman yang meninggi untuk mengangkat roh. Maknanya mengangkat roh tuan, kepala dia dah hilang pemikiran apabila minum minuman yang memabukkan. Pasal fatwa yang pelik-pelik tuan, ini insiden yang pernah berlaku pada diri saya sendiri tuan, atas pesawat, duduk sebelah kawan ni tuan, ialah Muslim, saya tak sebutlah apa bangsa dia, tapi dia seorang Muslim. Sebab bila kami bincang tu kan, Muslim tuan, bincang sampailah waktu hidangan tuan. Bila hidangan, kita dah reserve kan. Kebetulan flight yang kita naik itu flight yang tak ada serve makanan halal, so kita dah reserve minta vegetarian tuan. So saya dapat vegetarian, yang dianya bukan saja dia dapat daging yang confirm tidak halal, tapi dengan daging tu juga dia minta red wine. Saya cakap dengan dia, brother, baru tadi kita bincang pasal agama, pasal Islam kan, you pun tahu benda ni, daging tu daging yang tidak halal. Yang lebih dahsyat lagi tuan, apa yang minum wine itu yang confirm halal, yang confirm haram. Jawapan dia tuan menarik. Ada dua jawapan yang dia bagi. Pertama, dia kata dengan dalam Islam ni jangan susah-susah, dia kata. You say bismillah, everything is halal, dia kata. Ini fatwa yang salah tuan. Tidak hanya dengan menyebut bismillah menjadikan sesuatu benda itu halal. La. Yang halal bayyin, yang haram bayyin. Itu fatwa dia yang pertama, fatwa yang sesat lagi menyesatkan. Pandangan dia yang kedua, dia kata, brother, you know that, dia kata, bila Allah haramkan daging, babi, arak dan sebagainya ni, benda tu haram ketika atas bumi. Kita sekarang ni ada about 40,000 above di atas awan. Dia kata yang haram tu dekat bumi. Bila kita atas udara ni, benda tak jadi haram dah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kawan, ini fatwa yang dalun mudil, yang sesat lagi menyesatkan, yang tidak memakai kaedah ini, yang mendahului apa yang Allah sebut, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Sebenarnya sekalian, itu ringkasan kepada pemahaman yang dapat kita ambil daripada ayat yang pertama dalam surah Al-Hujurat. Kita pergi sedikit, mungkin kita tak boleh habis ayat ni pada malam ni, kita pergi sedikit kepada ayat yang kedua. Tuan-tuan tengok, ayat pertama dia bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Tuan, so kita dah faham dah malam ni. Ayat ni tuju kepada kita. Sikap kita tuan-tuan, apabila Allah datangkan suatu perintah itu bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, kita kena ambil sikap bahawa ayat ni dia spesifik tuju pada kita. Tuan, nanti ada insiden ni, bab tinggi suara ni. Minggu depan kita bincang insiden tersebut tuan. Dan bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajhar lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu angkat suara kamu lebih tinggi pada suara Nabi. Tuan, ayat ni Allah tuju kepada satu insiden yang berlaku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melibatkan dua orang sahabat yang besar. Bila berlaku pertengkaran di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan, ada seorang sahabat yang lain, dia terasa bahawa seolah-olah ayat itu ditujukan kepada dia. Padahal ayat ni dia spesifik kepada insiden tersebut, kepada dua orang yang bertengkar depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada seorang sahabat ni yang dia tidak terlibat dalam pertengkaran itu, yang dia tidak terlibat dalam insiden itu, tapi sebab dia memahami bahawa tiap ayat Al-Quran itu bukan untuk ditunjukkan kepada A ataupun B ataupun C. Ini trend kita, orang kita, ataupun kita sendirilah. Ada ayat Allah SWT kan, ini bukan untuk kita, ini untuk si fulan bin fulan, ini untuk orang tu, ini untuk kumpulan tu. Seolah-olah tidak ada ayat yang ditujukan kepada dia. Sahabat ni merasakan bahawa ayat
ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kamu angkat suara kamu lebih tinggi pada suara Nabi. Dia kata ayat tu tuju pada dia. Dia balik rumah, dia tak datang masjid jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tak datang jumpa Nabi SAW, dia tidak lagi berjamaah dengan Nabi SAW. Rasulullah SAW perasan beberapa hari dia tak ada di masjid. Lalu dia arahkan wakil untuk datang berjumpa dengan dia, tanya khabar dia. Sakit, demam, tuan, yang tak nampak di bersama dengan Nabi SAW. Dia kata, tak, aku tak sakit, aku tak demam, tapi seolah-olah macam dah tak ada makna dah aku nak jumpa Nabi SAW, sebab ada ayat Quran yang turun cerita pasal aku. Bila messenger ni bawa kepada Nabi SAW, ayat mana? Rasulullah minta dia clarify ayat mana. Lalu dia pun baca ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Rasulullah SAW tu senyum mendengar. Ini ada disebut dalam tafsir, tuan, ya. Rasulullah SAW senyum mendengar hujah daripada sahabat ni. Rasulullah SAW kata, ayat ni bukan turun spesifik untuk kamu. Kamunya, tuan, nak buat macam mana? Kebetulan suara kamu besar, sudah tentulah bila kamu bercakap dengan aku, suara kamu akan menjadi tinggi. Okay, yang dimaksudkan di sini bukan pitch suara itu saja, tetapi adab bila berdepan dengan Nabi SAW. Tapi yang saya nak ambil syahidnya daripada peristiwa ini adalah ayat pertama bila dia bermula dengan ya ayyuhalladzina amanu, sikap kita, tuan-tuan, ayat ini merujuk pada kita. Sama seperti ayat yang kedua juga bermula dengan ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u, jangan kamu angkat aswatakum, suara-suara kamu, fawqa sautin nabi, lebih tinggi daripada suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul, jangan kamu berkata kepadanya, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan suara yang keras. Kajahri ba'dikum li ba'd, seperti mana kerasnya kamu apabila kamu berbincang sesama kamu. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, sesungguhnya supaya tidak, kalau kamu, jangan kamu buat sedemikian kerana supaya tidak terhapus pahala amalan kamu sedangkan kamu tidak menyedari. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, dua ayat je kita nak bincang malam. Ayat yang kedua ni pun tak habis lagi kita bincang. Tapi yang saya nak fokus, tuan-tuan, pada malam ini adalah, tadi kita sebut di peringkat awal, surah Al-Hujurat adalah surah yang berkaitan dengan adab, yang berkaitan dengan akhlak. Adab dan akhlak dengan siapa? Adab dan akhlak pertamanya yang berkaitan dengan adab dan akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan, bila kita depan Allah Subhanahu Wa Taala, biarlah ada adab dan akhlak. Dan banyak kita tengok sembahyang Jumaat selalu lepas imam mengimamkan salat, tuan, dia pun berebut nak keluar. Sekarang ni bila jemaah terbatas, tapi tuan-tuan tengok, lepas keluar daripada masjid, dia tak sempat, bukanlah wajib kena tunggu imam tu baca doa, tak wajib pun. Tapi apabila imam tu baca doa, tuan-tuan, dianya keluar, dia tadah tangan, tuan, sambil tadah tangan, sambil cari slipper, tuan, sambil imam baca doa, sambil dia sebut amin, sambil dia cari slipper dia. Mata dia cari slipper, kepala dia cari slipper, tangan dia, tuan-tuan, menadah Allah entah ke mana, tapi mulut dia sebut amin. Beradab ke kita dengan Allah SWT pada ketika itu yang sedang memohon supaya Allah memberikan kepada kita sesuatu, Allah menjauhkan daripada kita sesuatu, kita tangkap tangan tu sambil cari slipper. Dia tidak langsung interact dengan Allah SWT. Kita bercakap dengan orang pun kita kena tengok muka, tuan, apatah lagi dengan Allah SWT. Beradabkah kita dengan Allah SWT apabila kita menunaikan salat pakai lebih kurang? Kan? Pakai t-shirt, bukan salah pakai t-shirt, tak salah pakai t-shirt, tapi tuan, pakaian yang dia pakai tak sempurna. Apabila dia rukuk dan sujud nampak aurat dia, tuan-tuan, lepas daripada bawah pusat dia. Maksudnya mana adab dan, tuan, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan, apabila kita pergi menziarahi baginda alaihi salatu wasallam di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan, antara perkara yang tak boleh angkat suara tinggi, tuan, pergilah ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dalam keadaan pakaian yang elok. Ni nak ziarah Nabi,
bukan ni nak ziarah penghulu kampung. Kita nak ziarah Nabi SAW. Apabila kita berselawat kepada Rasulullah SAW, biarlah proper. Dan apabila kita berdoa kepada Allah SWT, biarlah dalam keadaan proper. Ada adab, ada dia punya etik, tuan-tuan, dalam kita nak memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita hendak berselawat, menyampaikan selawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. So inilah dia surah yang berkaitan dengan etik, dengan adab dan akhlak yang akan kita terokai. Muslimin-muslimat sekalian, ayat pertama kita dah bincang. InsyaAllah minggu depan kita akan balik semula kepada ayat yang kedua, untuk dapat kita ambil pemahamannya daripada suratul Hujurat, surah yang ke-49, sebanyak 18 ayat yang mudah-mudahan dengan kita membacanya, dengan kita menghafalnya, dengan kita beramal dengannya, dengan kita bertadabbur dengannya, kita menjadi orang-orang mereka yang beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dengan Rasul dan juga sesama manusia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada semua yang menonton. Seperti mana tuan-tuan, kita punya program ni secara live streaming melalui FB saya dan juga FB Melaka Hari Ini. Cuba minggu ni saya dah sebut dalam hantaran saya, tak ada poster sebab yang tukang design poster ni anak saya, dia tak apa sihat. Dan minggu depan ada poster insyaAllah. Mudah-mudahan minggu depan Allah berikan kemudahan untuk kita menyambung kelas pemahaman Al-Quran daripada surah Al-Hujurat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.